Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan sekali, selaku jawatan kuasa ataupun wakil jawatan kuasa Hakim Pertandingan Dekan 2020, saya mengucapkan terima kasih kerana sudi untuk menjadi hakim. Baik, video ini akan menunjukkan cara-cara untuk menggunakan borang pemakahan melalui aplikasi Google Sheets. Untuk pengetahuan semua, kalau anda menggunakan laptop ataupun komputer, tidak perlu membuat turun ataupun download Google Sheets. Tapi kalau anda menggunakan phone ataupun telefon pintar, diminta untuk download di Play Store ataupun App Store. Baik, pada hari kejadian, pihak kami akan meletakkan link 3 di bahagian description group WhatsApp Hakim. Okey. Dan link 3 tersebut akan bawa anda ke skrin ataupun bahagian seperti yang dipaparkan sekarang, di mana akan ada senarai borang markah daripada sidang 1 hinggalah sidang terakhir. Baik, katakan saya merupakan hakim, telah dilantik menjadi hakim bagi sidang 1 untuk pusingan 1 ataupun sidang 2 bagi pusingan 1. Jadi saya perlu klik borang markah sidang 2 dan dia akan bawa kepada sheet seperti yang dipaparkan sekarang, yang mana akan ada 3 bahagian sheet di bawah: kandungan, asia maklumat peserta dan borang markah. Asia maklumat peserta ini akan diisi oleh asia bagi setiap sidang, bahagi mengisi nama peserta dan juga institusi peserta. Baik, perkara pertama yang perlu dilakukan oleh hakim bila masuk ke dalam borang pemakahan ini adalah untuk memastikan borang pemakahan ini adalah sama seperti sidang yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, saya sidang 2, maka saya perlu periksa bahawa borang ini adalah sidang 2 di bahagian ini. Okey. Kemudian terus ke borang markah di bahagian bawah ini akan memaparkan tabel ataupun jadual seperti yang ditunjukkan. Baik, saya kecilkan sedikit. Jadi di sini anda semua dapat lihat borang markah yang sangat cantik dan warna-warni ini. Untuk makluman para hakim, hakim hanya perlu mengisi bahagian yang warna kuning sahaja. Tapi bukan semua. Katakan saya ketua hakim, maka saya isi di bahagian ketua hakim sahaja. Baik. Dan untuk pengetahuan semua hakim, pengisian markah adalah berdasarkan range markah yang telah diberikan ataupun akan diberikan dalam buku panduan nanti. Saya tunjuk contoh. Jadi selaku ketua hakim, saya perlu mengisi untuk Perdana Menteri, Menteri Kedua, Menteri Ketiga serta pergulungan. Begitu juga dengan ketua pembangkang, pembangkang kedua, pembangkang ketiga dan pergulungan pihak pembangkang. Baik, jadi apabila hakim kedua, isilah di bahagian hakim kedua, dan kalau hakim ketiga, isi di bahagian hakim ketiga. Secara automatik, jumlah markah akan dipaparkan di bahagian hujung ini dan jumlah keseluruhan akan dipaparkan di bahagian bawah. Sama di bahagian kerajaan dan juga pembangkang. Baik, sekiranya ada yang bertanya apakah X ini akan diterterakan ataupun dipaparkan nama institusi dan nama bagi Perdana Menteri, Menteri Kedua pada hari kejadian, yang mana asia akan mengisi maklumat tersebut dan pada hari kejadian sebenar, nama-nama tersebut akan dipaparkan di bahagian X tersebut. Ya, okey. Bahagian seterusnya adalah keputusan hakim, yang mana hakim setelah mengisi di bahagian atas perlu mengisi di bahagian keputusan hakim mengikut jawatan masing-masing. Kalau ketua hakim, hakim kedua dan hakim ketiga. Pertama sekali adalah pendapat terbaik, pilih position. Kalau menteri kedua, letak menteri kedua, menteri ketiga, letak menteri ketiga, seperti yang dipaparkan sekarang. Sebagai contoh, saya memilih menteri ketiga. Di bahagian ini,
anda perlu memilih ataupun dipanggil XX ini, anda perlu memilih akan dipaparkan nama bagi menteri ketiga. Yang mana seperti saya katakan tadi, apabila Asya pada hari kejadian telah isi nama, akan dipaparkan nama menteri ketiga tersebut. Kemudian di bahagian margin tidak perlu risau, perkara ini akan automatik diisi berdasarkan markah yang telah diisi oleh ketua hakim di kedua-dua bahagian. Jadi di sini anda dapat lihat kosong disebabkan hakim kedua dan hakim ketiga tidak mengisi. Dan di bahagian bawah sudah tentu sila pilih kerajaan ataupun pembangkang yang akan menang. Jadi berdasarkan keputusan hakim ini, ketua hakim perlu mengambil markah ataupun keputusan majoriti untuk diletakkan kepada keputusan akhir yang berwarna merah ini. Maka di bahagian keputusan akhir, ini adalah tugas ketua hakim untuk mengisi nama pendebat terbaik yang majoriti dipilih oleh semua hakim. Margin, untuk margin, option ataupun pilihan akan diberikan berdasarkan kotak yang merah, jambu, biru, hijau ini. Berdasarkan kemenangan perlawanan tersebut ataupun sidang tersebut. Jikalau menang dengan 3-0, maka ini adalah marginnya. Kalau dengan 2-1, ini adalah marginnya. Dan 2-1 di bahagian bawah ini adalah sama ada kerajaan atau pembangkang yang menang, merujuk kepada keadaan atau situasi sebenar nanti. Baik. Kemudian sila pilih juri ini adalah kemenangan. Sebagai contoh, perlawanan tersebut dimenangi oleh kerajaan dengan 3-0, maka letak 3-0, 2-1 ataupun 1-0. Untuk 3-2, 4-1 dan 5-0 ini adalah situasi insya-Allah pada suku akhir, okto akhir dan juga semi akhir ataupun separuh akhir. Dan terakhir sekali, ketua hakim perlu mengisi bagi pasukan yang menang sama ada kerajaan ataupun pembangkang. Di bahagian ini adalah nama ketua hakim, hakim kedua dan hakim ketiga. Jadi sila isikan nama anda sebagai hakim di bahagian yang ditetapkan. Baik, itu sahaja berkenaan dengan panduan mengisi borang markah. Saya rasa tak susah, sebarang soalan boleh ditanya dalam grup WhatsApp. Namun ada beberapa perkara yang suka untuk saya ingatkan kepada semua hakim. Pertama sekali, sudah tentu agar tidak menyalah isi di bahagian hakim lain. Sebab apa? Markah-markah ini boleh diisi secara serentak oleh ketiga-tiga hakim dan kami di bahagian jawatan kuasa hakim dapat melihat proses pengisian markah tersebut. Yang kedua, sila pastikan sebelum meninggalkan ataupun tutup bar borang hakim ini, markah semua telah diisikan dengan betul dan tidak ada di mana-mana bahagian tertinggal lah. Lebih kurang jawab periksa macam tu. Dan yang ketiga, untuk mengatakan hakim, setelah markah diisi, Asya akan inform kepada bahagian jawatan kuasa hakim dan kami akan lock ataupun restrictkan borang pemakaran ini dan tidak ada siapa-siapa yang boleh edit lagi selepas itu. Jadi semua keputusan hakim adalah muktamad apabila selesai perbincangan. Berkenaan dengan perbincangan ataupun penggunaan borang markah ini, hakim boleh mengisi sewaktu perdebatan ataupun sewaktu perbincangan di breakout room. Yang mana breakout room tersebut akan link di breakout room tersebut akan disediakan pada hari kejadian juga. Itu sahaja daripada saya. Saya harap penjelasan ini dapat memberi kefahaman kepada tata cara penggunaan borang markah Google Sheets ini. Bagi penggunaan telefon bimbit, pesanan saya agar untuk wajib download ataupun muat turun aplikasi Google Sheets dan situasinya akan sama, yang mana di grup WhatsApp akan apabila melalui telefon bimbit, link tersebut akan bawa kepada bahagian seperti ini. Kemudian dan borang markah ini akan dibawa kepada Google Sheets seperti yang dipaparkan, namun dibuka melalui aplikasi Google Sheets di dalam telefon pintar anda. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.